Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton di Next Step TV yang bersama kami di rancangan pada malam ini. Berani Jawab kembali kita bertemu di ruangan yang kami sediakan untuk anda. Platform kali ini tuan-tuan dan puan-puan bersama kami, dan terima kasih atas sokongan yang anda berikan kepada kami, dan jangan lupa untuk subscribe kami di Next Step TV Malaysia. Kami akan menghidangkan pelbagai berita-berita terkini dan juga bual bicara bersama dengan figura-figura ternama tanah air untuk memberikan yang terbaik kepada anda. Dan pada minggu ini kita bersama dengan seorang tokoh politik yang sangat-sangat diminati ramai apabila beliau dikatakan sangat petah berbicara dalam bahasa Melayu. Okey, kita bersama dengan Yang Berhormat Howard Lee atau YB Howard Lee yang merupakan ahli Parlimen Ipoh Timur. Okey, hello YB. Salam sejahtera. Baik, alhamdulillah, sihat-sihat. YB sihat Sihat, syukur. Sihat-sihat. Katanya dalam keadaan sibuk, on the go, tapi tetap juga masih bersama kami di Berani Jawab pada minggu ini. Apapun, terima kasih YB bersama kami. Baik YB, dalam Berani Jawab untuk minggu ini ada beberapa soalan yang ingin saya katakan, ingin saya tujukan kepada YB. Ada juga soalan yang sedikit panas dan sebagainya, tapi itu biasa dan saya yakin YB bersedia untuk menjawabnya. YB, kalau kita lihat sebelum PRU ke-15 baru-baru ini, DAP dibawakan naratif bahawa kononnya DAP ini merupakan komunis, DAP ini merupakan pelampau perkauman, DAP ini dikatakan sebagai anti-Islam dan sebagainya. Tetapi apabila selepas PRU ke-15, apabila kerajaan perpaduan dibentuk dan DAP yang memenangi di antara banyak kerusi, dan ada juga bilangan menteri di dalamnya, dilihat bahawa setelah 50 hari kerajaan itu diwujudkan, tidak pula ada istilah anti-Islam itu wujud, tidak pula dikatakan bahawa ditakbir oleh komunis, tidak pula dikatakan bahawa institusi Islam itu hancur dan sebagainya. Jadi apa yang YB ingin perkatakan ataupun pendekatan yang dibawa DAP sendiri untuk memastikan, untuk menafikan bahawa naratif-naratif sedemikian itu adalah tidak benar? YB, silakan. Terima kasih atas undangan untuk bersama kepada penonton di luar sana. Terima kasih kerana sudi mendengar. Dan saya akan terus masuk dalam jawapan dengan satu soalan. Dengan tomahan, fitnah, tuduhan dan dakwaan bahawa DAP ni komunis lah, apa semualah. Nak tanya soalan, selepas DAP sertai kerajaan perpaduan ini, adakah negara ini dah tiba-tiba jadi negara komunis? Adakah unsur-unsur pemerintah komunis yang mungkin ada yang tahu apa tu unsur komunis, apa yang bukan? Ada tak siapa-siapa rasa terancam? Adakah kuasa-kuasa raja-raja, kuasa orang Melayu tiba-tiba tak ada? Dan saya rasa itulah sebenarnya cukup untuk saya menjawab soalan itu dengan soalan saya. Dan bagi saya lah, fitnah, tomahan sebegitu adalah naratif dan juga bahan kempen dan propaganda yang diguna dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang sekarang terbukti terkantoi adalah fitnah semata-mata. Saya tinggalkan di situ sajalah. Baik YB, sebenarnya YB mewakili DAP lah, kalau saya kata lebih spesifiknya mewakili DAP. Apa yang YB ingin perkatakan tentang pendirian DAP sendiri, tentang Perlembagaan Malaysia, Hak Keistimewaan Orang Melayu, Hak Keistimewaan Bumiputera, institusi-institusi Melayu yang tetap juga terjaga, yang selama ini dimomokkan sebagai akan akan jatuh, sedangkan itu merupakan sesuatu leluhur yang sememangnya teguh berdiri dalam Perlembagaan Malaysia itu sendiri. Apa yang YB ingin katakan tentang itu? Sedikit sahaja tentang itu. Apa yang saya nak kata adalah mereka yang mempersoalkan keluhuran undang-undang, yang mempersoalkan sama ada DAP memegang dan menjunjung setinggi-tingginya Perlembagaan Persekutuan. Mereka sendirilah yang menghina Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia, yang memang diangkat, disanjung dan dijunjung setinggi-tingginya oleh DAP dan Pakatan Harapan. Dan bukan sahaja mereka menghina Perlembagaan Persekutuan, mereka menghina kuasa yang ada kepada Duli-Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan-Sultan Raja-Raja Melayu dan juga Yang di-Pertuan Agong, kerana mempersoalkan keupayaan untuk semua orang
mengikut, menjunjung dan menghormati perlembagaan persekutuan. Jadi mereka yang mempersoalkanlah, mereka yang fitnah dan tomah lah yang sebenarnya menghina kesemua yang mereka mengatakan dipertahankan. Baik, YB, kalau kita singkap kembali sebelum PRU ke-15, hubungan DAP dengan UMNO ini ialah faham sendiri ya, apabila UMNO menggunakan slogan no Anwar, no DAP. Okey, tetapi apabila berlakunya kata atas penghormatan kepada Yang di-Pertuan Agong, maka wujudnya lah kerajaan perpaduan, DAP ada di dalamnya, UMNO juga ada di dalamnya. Kalau kita lihat ada yang mengatakan bahawa DAP ini apabila berada dalam kerajaan perpaduan mengambil langkah lebih berdiam diri ataupun lebih berundur sedikit, maknanya tidak terlalu menonjol dan sebagainya. Adakah itu merupakan satu langkah yang diambil sebagai satu strategi untuk menunjukkan bahawa DAP ini bukan gila sangat untuk berkuasa, ataupun semata-mata untuk meredakan persepsi-persepsi belum ini, atau bagaimana? Sekiranya kita bicarakan sama ada DAP atau mana parti gila kuasa atau tidak, kita harus peka bahawasanya mana-mana parti politik diwujudkan untuk mempertarungkan dan untuk mendapat kuasa untuk merealisasikan dasar-dasarnya atau dasar-dasar impian. Itu harus menjadi asas. Dan keduanya, apabila adanya pihak-pihak tertentu yang memperkatakan bahawa DAP ini kurang ke lebih ke, kurang bersuara atau lebih bersuara atau lebih membisu berbanding dahulunya, itu saya rasa tak salah kita nak petikaikan atau nak mempersoalkan perbandingan dahulu dan sekarang. Kerana pokoknya adalah bahawasanya kita telah memasuki satu zaman politik dan satu landscape politik yang baru. Kita telah masuk satu zaman yang baru dengan konteks, dengan latar belakang, dengan keadaan, dengan realiti yang baru dan norma yang baru. Belum kita masuk pra-pandemik atau pasca pandemik, hanya dengan adanya keputusan yang telah ditampilkan oleh rakyat Malaysia sendiri dan sudah tentu junjung kasih setinggi-tingginya kepada Duli Yang Maha Mulia pada Kesri Yang di-Pertuan Agong bahawasanya kebijaksanaan baginda telah membuka ruang untuk kerajaan perpaduan ini. Apa yang terkena, apa yang ada dahulunya sudah tidak terpakai kerana keadaannya berbeza. Dengan realiti dan norma yang baru yang berbeza itu, kalau kita nak asyik, nak pergi balik kepada apa yang berlaku dahulu, dulu gaduh, sekarang tak gaduh, sekarang jadi, sekarang tak jadi, kita boleh pertikaikan dahulunya PAH ke dengan Bersatu ke juga bersama dengan UMNO dalam satu kerajaan. Tak jadi pula kita pertikaikan benda tu. Jadi saya rasa untuk kita pandang ke depan, kita perlu akui dan menerima bahawasanya kita ada dalam norma dan keadaan dan zaman yang baru. Dan kita pandang ke depan. Baik, bercakap tentang pandang ke depan ni, YB, apabila dikatakan bahawa di dalam DAP itu sendiri, tidak dinafikan bahawa ramai di antara figura-figura dan DAP yang menjadi kebanggaan mereka ikhlas buat kerja kepada rakyat dan mereka buktikan dalam masa 50 hari pentadbiran ini. Malah ada di antara MP-MP daripada DAP sendiri yang bekerja sebelum mengangkat sumpah sebagai menteri sekalipun, dan itu mendapat pujian ramai, terutamanya di media sosial dan sebagainya. Tetapi itu saja tidak cukup. Apabila kita berlaku beberapa hari sebelum ini, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasamy yang dikatakan mengeluarkan satu kenyataan yang mengatakan bahawa Zahid merupakan di antara beban kepada UMNO dan juga Pakatan Harapan dan juga kerajaan perpaduan khususnya di sini. Okey, di sini persoalan saya, adakah YB melihat itu merupakan satu stand daripada parti itu sendiri ataupun ia merupakan di antara pendapat peribadi beliau? Dan kalau sekiranya ia merupakan stand kepada parti, adakah itu merupakan sesuatu yang pencetus kepada yang tidak diingin berlaku dalam kerajaan yang baru saja dibentuk ini? Pandangan YB? Pertamanya sekali, apa yang disebutkan atau pendirian yang diutarakan oleh saudara Ramasamy bagi saya dan sekadar bagi saya adalah sekadar pendapat peribadi, kerana saya tidak faham, saya tidak tahu dan tidak sedar adanya satu pendirian yang seperti itu dimuktamadkan atau diperbincangkan
atau ditetapkan dalam CEC lah, iaitu Majlis Pimpinan Tertinggi di dalam DAP. Jadi itu bukan pendirian DAP dan bukan pendirian parti sejauh yang saya maklum lah. Dan saya juga ingin menyatakan bahawasanya mana-mana individu harus bertanggungjawab atas percakapan dan juga penghujahan yang disampaikan oleh sesuatu individu dia sendiri. Jadi perkara itu kena tanya balik kepada Profesor Ramasamy sama ada perkara itu adalah pendirian beliau sendiri atau pendirian parti atau pendirian Pakatan Harapan. Tetapi sejauh saya maklum itu bukannya pendirian parti maupun pendirian Pakatan Harapan. Setakat inilah. Dan bagi saya lah, kata sesuatu individu itu beban kepada sesebuah kerajaan, saya lebih cenderung lah untuk menyatakan bahawa kerja atau tak kerjanya mana-mana menteri, mana-mana wakil rakyat, atau hebat, rajin, elok atau berkesannya kerja sesuatu individu dan menteri itu mungkin akan menjadi aset positif kepada kerajaan perpaduan ini. Dan bagi saya tak perlu nak hard sell sangat. Kerja saya sebenarnya saya tak nak jual apa yang kita dah buat. Saya rasa rakyat sebenarnya sangat celik mata. Memang mampu dan upaya untuk tengok di kaca TV, di dalam berita dengan mata sendiri di lapangan sana siapa buat kerja, siapa tak buat kerja, dan saya yakin cuma perlulah pandang dan tengok dan sedar apa yang sedang berlaku, mereka dan kita rakyat akan tahu kerajaan perpaduan inilah sedang bekerja sedaya upaya berhampai piur orang Perak cakap demi negara dan negeri-negeri kita. Baik, kalau kita lihat 50 hari pentadbiran kerajaan perpaduan ini, semalam kenyataan daripada Perikatan Nasional Johor yang mengatakan bahawa apa yang dilihat adalah kerja tak buat tapi drama yang lebih. Okey, itu kata mereka lah. Tetapi rakyat sudah melihat bahawa Anthony Loke di antara menteri yang berjaya, orang kata apa, menyelesaikan banyak masalah pengangkutan dalam masa beberapa hari ini. Begitu juga dengan Hanayuh yang menyelesaikan masalah yang sebegitu cepat. Okey, dalam sesuatu permasalahan yang berlaku mendapat pujian ramai orang. Jadi apa sebenarnya daripada situ boleh kita lihat apa sebenarnya yang menjadi benchmark kepada Perikatan Nasional untuk mengatakan bahawa kita berdrama, kerajaan perpaduan ini berdrama dan sebagainya. YB, Perikatan punya drama dalam tempoh mereka jadi kerajaan gagal sehingga ada orang yang tak ada makan, itu bukan drama ke? Yang asyik saja nak ambil kuasa, nak rampai kuasa, nak tukar kiblat apa semuanya, itu bukan drama ke? Kenapa mereka hebat sangat nak kritik kerajaan ini yang sedang buat kerja sebagai drama, tapi lupa mereka lah yang telah menyampaikan drama sandiwara yang paling besar sekali dalam sejarah kita dengan kegagalan kerajaan waktu mereka jadi kerajaan. Itulah drama yang paling besar yang direka, dicipta, dilakonkan oleh mereka sendiri. Jadi saya tak berapa cenderung lah nak pandang ke belakang. Saya juga kalau diorang nak kata drama, tak apalah, biar saja mereka terus berdrama dengan mengatakan orang lain yang drama. Kita buat kerja saja. Dan terbukti seperti yang saudara sebut tadi, menteri-menteri Pakatan Harapan dan menteri-menteri kerajaan perpaduan ini sedang bekerja dan rakyat dapat nampak dengan mata cerik rakyat sendiri siapa tengah bekerja, siapa yang tengah berdrama. Jawapan ada pada rakyat. Baik, YB, sedikit komen YB tentang ialah kita faham bahawa kalau ikutkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang merupakan di antara figura yang dikatakan paling lantang bersuara dalam mengutuk DAP dari segi tulisannya, kenyataan beliau dan sebagainya. Dan yang terkini adalah apabila mengatakan bahawa kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan yang tidak akan mendapat hidayah, kerajaan yang kafir dan sebagainya, hanya semata-mata kerana bekerjasama dengan DAP. Apa yang
YB ingin katakan tentang kenyataan-kenyataan yang tidak pernah henti terkeluar daripada mulut Presiden ini dan tidak dapat dinafikan bahawa kata-kata dan naratif-naratif seperti ini sangat membawa kesan yang cukup besar, terutamanya apabila kita ingin menghadapi PRN untuk 6 negeri. YB, silakan. Pesanan saya kepada Tok Guru Tan Sri, fitnah tu dosa besar, dan kalau nak terus berterusan dengan fitnah tersebut, Tan Sri sendirilah yang kena jawab pada akhirat nanti. Jadi saya tak nak komen sangat dengan apa yang mungkin bakal ditanggung oleh Tan Sri sendirilah. Tetapi apabila kita dengar adanya golongan-golongan di luar sana yang menggunakan mesej-mesej yang toksik, yang beracun, yang meracuni minda rakyat, yang meracuni perpaduan yang ada kepada rakyat kita ni, itu sebenarnya adalah yang paling bahaya. Setiap individu punya kebebasan untuk menyatakan apa yang mereka suka, tetapi Tan Sri sendiri tahu, Tan Sri sendiri sangat berpengaruh. Dengan pengaruh itu, alangkah baiknya kalau pengaruh itu digunakan untuk memupuk perpaduan, untuk mengembalikan silaturahim di antara agama, di antara rakyat, di antara kaum, di antara keturunan, dan bukannya untuk pecah belah dan terus berpecah dan berbelah di antara kita. Saya jelas dalam pendirian saya, mana-mana individu, tak kisah dia musuh lama ke, musuh ketat ke, musuh yang tak bermusuhan ke, musuh lakonan ke, baiklah untuk kita buang yang keruh dahulu dan cuba jernihkan apa yang kita ada sekarang supaya kita boleh pandang dan kerja ke hadapan. Tan Sri ni dah dalam landscape politik kita ni lama. Beliau pernah berkawan dengan DAP dulu. Waktu itu macam-macam cerita keluar untuk mengabsahkan kenapa nak kerjasama. Sebaik saja mereka nampak kepentingan tidak ada lagi dengan kerjasama itu, terus tukar pula. Terus tukar naratif dan tukar dalih dan semuanya tukar. Jadi sekarang negara kita ada satu peluang dan satu boleh dikatakan satu landscape dan zaman yang baru untuk kita betul-betul kerjasama kembali. Tetapi bukannya dia tak nak, dia kereh menghalang orang bawahan dia untuk nak wujudkan silaturahim dan juga perpaduan. Jadi susah nak cakap lah, tetapi bahayanya apa yang Tan Sri tengah buat, dan elok anak-anak muda, eloknya rakyat Malaysia, eloknya rakyat yang punya kepentingan dengan perpaduan dan keamanan di masa sekarang dan hadapan, eloklah jangan kita dengar sangat apa yang beliau bercakapkan. Baik, soalan terakhir daripada saya, YB. Kalau kita lihat Pulau Pinang merupakan di antara negeri DAP yang menjadi contoh kepada rakyat Malaysia melihat bagaimana pentadbiran DAP yang dikatakan sangat menjaga, malah tidak terlampau kalau saya katakan bahawa Pulau Pinang merupakan di antara negeri yang terkedepan dalam menjaga mereka yang terlibat dalam agama Islam, institusi Islam dan sebagainya. Contoh yang paling jelas adalah apabila Pulau Pinang di antara negeri yang pertama yang mengeluarkan peruntukan untuk imam masjid, tok sia, guru-guru kafar dan sebagainya, menaikkan allowance, memberi bonus dan sebagainya, dilihat sangat terkedepan berbanding dengan negeri-negeri yang ditakbir oleh PAS, terutamanya Terengganu yang diberitakan sehingga 8 bulan tidak bayar guru kafar dan sebagainya. Jadi itu merupakan di antara satu signal yang diberikan kepada rakyat bahawa DAP ini bukanlah yang mengamalkan perkauman dan sebagainya. Dan apa yang kita lihat di sini adalah apabila PRU ke-15, DAP mengambil pendekatan untuk mengambil calon, mengetengahkan calon daripada orang Melayu. Sejauh mana YB melihat peratus kejayaan dan strategi itu untuk mengambil orang Melayu, dan bagaimana ianya mampu mengubah persepsi yang mengatakan bahawa DAP itu anti Melayu? YB, silakan. Saya harus tegaskan bahawa kerajaan Pulau Pinang adalah kerajaan Pakatan Harapan yang mungkin kerusi majoriti di antara yang menyokong kerajaan datang daripada DAP, tetapi ia tetap dan masih adalah kerajaan negeri Pulau Pinang Pakatan Harapan. Itu satu. Keduanya, saya rasa
orang Melayu, orang Islam di negeri Pulau Pinang tahu, sedar, peka dan mengiktiraf usaha-usaha kerajaan yang dipimpin ADAP, tetapi kerajaan Pakatan Harapan itu apa baiknya, apa handainya, apa hebatnya terhadap orang Melayu dan orang Islam. Apa yang saudara dah sebut tadi semua menyenaraikan kebaikan yang telah dibawa kepada umat Islam di negeri Pulau Pinang. Tetapi saya nak ambil satu pendekatan yang berbeza sikit. Baik. Sekiranya jahat sangat, sekiranya dan terbukti tidak, adakah mampunya kerajaan Pakatan Harapan menahan ni dah 15 tahun dah sebagai kerajaan negeri, sekiranya jahat sangat? Mampukah tahan sebegini lamanya sekiranya betul-betul jahat sangat? Pakatan Harapan masih suatu kuasa politik yang kuat sehingganya kita dapat banyaknya undi dengan meningkatnya di kawasan saya sendiri di Ipoh Timur. Meningkatnya sokongan Melayu terhadap calon-calon ditampilkan oleh Pakatan Harapan dan DAP. Kosanya ke tidak, atau mampu atau tidak, Dr. Aziz Bari, salah satu adun di bawah Ipoh Timur, mempertahankan kerusi walaupun punyalah kuatnya kononnya gelombang hijau. Kosa ke tidak, Dr. Aziz Bari mempertahankan kerusinya dan Ipoh Timur dan DUN, 3 DUN masih dapat dipertahankan oleh DAP dan Pakatan Harapan. Sekiranya betul-betul prestasinya teruk sangat sehingga nayanya orang Melayu dan Islam sangat kat Pulau Pinang, sudah tentunya tidak. Maksudnya momokan dan fitnah-fitnah yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu yang telah dibuktikan dan kantoinya adalah fitnah. Dia adalah fitnah semata-mata dan momokan semata-mata. Dan saya rasa rakyat semakin celik dan rakyat semakin sedar bahawasanya inilah ya satu-satunya taktik yang mereka ada, iaitu nak lontar fitnah untuk menang. Tapi yalah, rakyat dah celik mata. Dan inilah satu zaman yang baru di mana rakyat boleh nampak begitu jiwa besarnya Pakatan Harapan dengan menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong untuk wujudkan zaman baru, wujudkan kerajaan perpaduan, dan kita ambil peluang inilah untuk bina semula negara kita. Baik, terima kasih YB kerana sudah bersama kita dalam Berani Jawab untuk minggu ini. Kami di Next Step ucapkan selamat maju jaya untuk YB, terus berbakti kepada rakyat. Okey, YB terima kasih. Okey, jumpa lagi. Baik, itu dia para penonton. Kami bersama dengan YB Howard Lee yang merupakan ahli Parlimen Ipoh Timur. Okey, salah seorang YB yang begitu petah berkata-kata dalam bahasa Melayu. Baik, semoga apa yang diberikan pencerahan oleh YB sebentar tadi bermanfaat untuk kita bersama dalam Berani Jawab untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, selamat malam.